Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbadi pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya Nur Kaisa Alina binti Muhammad Jilani bersama-sama ahli kumpulan saya yang lain. Saya Nur Azwa Syazwani binti Zainuddin. Nama saya Nur Syahia Nadira binti Suami. Saya Ainan Fatihah Amir Ruswadi. Saya juga Nuraili Syazanani binti Muhammad Azman. Kami daripada Seksyen AB254 akan bersama-sama menerangkan tentang agama Buddha. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang agama Buddha, saya akan menerangkan secara ringkas tentang agama. Agama merupakan satu bentuk kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan tersebut. Seseorang yang beragama menerima ajaran untuk mematuhi perintah Tuhan, mentaati ajaran agama, melaksanakan ibadat yang dituntut serta meninggalkan larangan oleh agamanya. Seterusnya saya akan mulakan dengan pengenalan agama Buddha. Tapi sebelum itu, tahukah anda semua agama Buddha merupakan agama kedua yang terbesar di Malaysia? Majoriti daripada penganut agama Buddha ialah daripada etnik Cina. Ramai berpegang kepada mazhab Buddha Mahayana, malah ada juga yang berpegang kepada mazhab Theravada, terutamanya bagi komuniti Thai. Sekitar 20% penduduk Malaysia merupakan penganut agama Buddha. Seterusnya, agama Buddha ialah agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni, iaitu Siddhartha Gautama yang lahir pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Agama Buddha tersebar ke benua India dalam 5 kurun selepas baginda meninggal dunia. 2000 tahun yang seterusnya, agama Buddha telah tersebar ke Timur Tengah, Tenggara, Timur Asia, China, Korea dan Jepun. Mengikut kriteria klasifikasi, agama Buddha mempunyai 3 aliran utama, iaitu Theravada ataupun bahasa Sanskritnya ialah Sthaviravada, Mahayana dan juga Vajrayana. Di sini saya akan menerangkan lagi tentang 3 aliran utama dalam agama Buddha. Dalam aliran Theravada, matlamat utama ialah pencapaian tahap Nuhur Nirvana yang dicapai melalui 8 jalan mulia atau juga dikenali sebagai jalan kesederhanaan. Dengan ini, seseorang itu dikatakan bebas dari kitaran kesengsaraan dan kelahiran semula. Aliran Theravada merupakan aliran yang paling diamalkan di Sri Lanka dan juga Asia Tenggara. Seterusnya, aliran Mahayana yang termasuk tradisi Tanah Tulen, Zen, Budaisme, Nichiren, Shingon dan Tiantai ataupun dikenali sebagai Tendai banyak dijumpai di bahagian Asia Timur. Bertentangan dengan pencapaian Nirvana, Mahayana mengilhamkan pencapaian kebudayaan melalui Bodhisattva, satu tahap di mana seseorang itu terus berada di kitaran kelahiran semula untuk membantu manusia lain mencapai kesedaran. Akhir daripada 3 aliran utama dalam agama Buddha ialah aliran Vajrayana, sebuah ajaran yang berunsurkan Siddha India mungkin boleh dilihat sebagai satu aliran baru yang sebahagian daripada aliran Mahayana. Budaisme Tibet yang masih mengekalkan ajaran Vajrayana abad ke-8 India masih dipraktiskan di kawasan sekitar Himalaya, Mongolia dan Kalmykia. Budaisme Tibet mengilhamkan pencapaian kebudayaan ataupun badan pelangi. Sekian itu sahaja untuk pengenalan agama Buddha. Terima kasih. Pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hendak hidup selamat, taat selalu perintah Tuhan. Seperti yang kita tahu, setiap agama mempunyai kebudayaannya tersendiri. Tidak kira sama ada dari segi perayaan maupun adat resam. Dua perkara ini amatlah penting untuk dititik beratkan. Hal ini demikian kerana agama dan kaum merupakan perkara yang berbeza. Mungkin ada yang berkaum ke India tetapi beragama Kristian dan mereka tidak menyambut perayaan seperti agama Buddha menyambut segala perayaannya. Begitu juga dengan adat resam. Setiap agama mempunyai adat resam yang tersendiri. Dan mungkin juga terdapat beberapa persamaan antara adat resam agama Buddha dan adat resam agama-agama lain. Jadi, marilah kita berbincang sehingga ke akar umbi. Pertama iaitu perayaan. Agama Buddha mempunyai beberapa perayaan yang disambut.
Tahukah anda apakah perayaan yang disambut oleh agama Buddha? Agama Buddha menyambut Thaipusam, Kavadiatam, Hari Deepavali, Katina dan Hari Wesak. Mereka menyambut setiap perayaan ini bagi memuliakan Tuhan mereka. Dan semasa perayaan ini juga dijalankan, mereka juga haruslah menghiasi rumah dengan buah limau, bunga dan pokok limau sebagai simbol murah rezeki. Marilah kita membincangkan tentang adat resam agama Buddha. Agama Buddha mempunyai pelbagai adat resam yang tersendiri. Jadi, marilah kita menghuraikan sedikit sebanyak tentang adat resam yang dilakukan oleh masyarakat Buddha. Pertama sekali, perkahwinan. Pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan yang betul akan dianggap perkahwinan itu tidak sah. Mereka juga mempunyai upacara keberkatan agar perkahwinan mereka lebih terjamin dan diberkati. Tetapi, semasa upacara ini diadakan, hanya kenalan rapat sahaja yang boleh hadiri. Tahukah anda siapa yang dimaksudkan dengan kenalan rapat itu? Kenalan rapat yang dimaksudkan adalah ahli keluarga dan sahabat pasangan. Pantang larang semasa mengandung. Dilarang melakukan kerja berat, dilarang menggunakan kata-kata kesat, mengawal tingkah laku serta tidak membunuh binatang. Mereka juga dilarang sama sekali untuk menamakan bayi ketika bayi tersebut masih di dalam kandungan ibunya. Dan adat resam yang terakhir adalah penghormatan kepada dewa. Mereka hendaklah sekali-sekala membuat kenduri kendara atau pesta-pesta khas untuk menunjukkan bahawa mereka menghormati Tuhan, dan mereka juga perlu meditasi atau bertapa untuk menunjukkan sikap hormat terhadap Tuhan. Ini adalah sedikit sebanyak kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat agama Buddha, sama ada di hari perayaan maupun dalam kehidupan seharian. Kepercayaan agama Buddha terbahagi kepada dua ajaran iaitu Theravada dan Mahayana. Ajaran dalam agama Buddha adalah berasaskan 4 kebenaran mulia melalui 8 jalan. Apakah 4 kebenaran mulia yang terdapat dalam ajaran Buddha? Yang pertama ialah penderitaan, kedua asal-usul penderitaan, ketiga penghapusan penderitaan, dan yang keempat ialah nafsu yang membawa kepada penderitaan. Seterusnya, masyarakat Cina lebih berpegang kepada ajaran-ajaran seperti Taoisme, Konfusianisme dan penyembahan nenek moyang. Tahukah anda ajaran Buddha ini menekankan kepada beberapa ketahanan hidup? Tahap pertama untuk mengelakkan diri daripada pusingan kelahiran adalah dengan mengamalkan sila ataupun moral yang tinggi untuk mengelakkan dosa besar dan nafsu. Ianya perlu diikuti dengan renungan, kesedaran dan mencapai sambodhi, iaitu mengetahui kebenaran sepenuhnya dan akhirnya mencapai nirvana, iaitu terlepas daripada pusingan kelahiran. Selain itu, ajaran Buddha juga percaya kepada karma dan kelahiran semula. Terdapat 2 aliran fikiran utama, iaitu mereka yang mempercayai bahawa kesemua manusia akan dilahirkan kembali dan mereka yang mempercayai bahawa sesiapa yang melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang baik akan mencapai kesedaran agung, iaitu nirvana, dan akan berhenti kelahiran semula. Ajaran moral yang terpenting bagi penganut agama Buddha ialah menghormati kehidupan sama ada manusia, tumbuhan ataupun haiwan. Pengikut agama Buddha ini tidak boleh membunuh atau menyembelih binatang untuk dimakan kerana tidak boleh memandang binatang sebagai kejadian yang lebih rendah daripada mereka. Seterusnya, kepercayaan tentang ketuhanan bagi agama Buddha berasal daripada pengaruh Siddhartha Gautama yang memikirkan tentang penderitaan dan kemelaratan. Siddhartha Gautama mengetepikan perbincangan tentang ketuhanan tetapi pengikutnya memikirkan tentang Tuhan. Akhir sekali ialah ajaran agama Buddha yang bersumber pada kitab Tripitaka yang merupakan kumpulan khotbah, keterangan perumpamaan dan percakapan oleh Buddha dengan para siswa dan pengikutnya. Baiklah, telah tiba waktunya saya untuk menjelaskan apa itu ajaran agama Buddha di Malaysia. Mesti ada yang terfikir, ajaran apa yang terdapat di dalam agama Buddha dan apakah ajaran yang harus dilakukan oleh penganut agama Buddha.
Seperti yang kita tahu, setiap agama mempunyai ajaran mereka yang tersendiri yang harus dilaksanakan dan harus dilakukan oleh penganutnya. Antara ajaran Buddha yang terpenting adalah menghormati kehidupan, iaitu sama ada manusia, tumbuhan ataupun haiwan. Pengikut Buddha tidak boleh membunuh atau menyembelih binatang untuk dimakan kerana binatang dianggap sebagai saudara mereka sendiri. Malah, mereka tidak boleh menganggap binatang sebagai kejadian yang lebih rendah daripada mereka. Ketenangan rohani dan kasih sayang terhadap semua yang bernyawa itu yang diajarkan oleh agama Buddha. Pasti ramai yang ingin tahu di manakah agama Buddha itu menjalankan sembahyang mereka. Mari saya tunjukkan. Jadi inilah dia kuil Buddha ataupun dikenali sebagai tempat di mana penganut agama Buddha itu bersembahyang. Gambar yang telah saya paparkan ini ialah Tokoh Tiang Hong, adalah tokoh tertua di Kuala Selangor. Lokasinya terletak di Pekan Lama Kuala Selangor. Kuil-kuil Cina kebanyakannya merupakan kuil daripada wilayah-wilayah Cina di Guangdong dan Fujian. Malaysia mempunyai lebih daripada 150 kuil dan dihidangkan sebanyak 1,200 imam. Tadi kita sudah lihat di manakah tempat penganut agama Buddha itu pergi bersembahyang. Kali ini saya akan menunjuk bagaimanakah cara penganut agama Buddha itu bersembahyang. Seperti yang anda boleh lihat, penganut umat Buddha berketurunan Tionghoa menyusun makanan yang dikumpulkan dalam wadah sebelum pelaksanaan sembahyang leluhur. Meja sembahyang yang terdiri daripada suatu meja atau panggung yang agak ditinggikan, yang di atasnya diletakkan patung Buddha, iaitu Buddha rupa, dan objek-objek lain yang digunakan pada pemujaan tersebut. Tok Sami, nama ini tidak asing lagi di masyarakat Malaysia. Saya yakin kebanyakan masyarakat Malaysia sering mendengar nama Tok Sami. Apa itu Tok Sami? Untuk menjadi seorang Sami, secara rasminya memang memerlukan pengorbanan yang cukup besar daripada setiap individu penganut agama Buddha. Ini kerana hidup sebagai seorang Sami memerlukan seseorang yang boleh meninggalkan sepenuhnya kehidupan mereka, sebelum itu menjadikan tokoh-tokoh Buddha sebagai kediaman baru untuk mereka sehingga ke akhir hayat mereka. Matlamat mengabdikan diri sebagai seorang Sami hanyalah satu, iaitu mencapai apa yang dikatakan sebagai spodisia Nibbana, makam tertinggi yang cuba dicapai setiap penganut agama Buddha bagi menyucikan diri mereka, seterusnya meninggalkan segala bentuk godaan yang ada di dunia ini. Ini adalah contoh pakaian yang akan dipakai oleh Sami Buddha. Golongan Sami Buddha kebiasaannya akan memakai jubah berwarna jingga ataupun merah dan kepalanya akan dibotakkan sehingga licin. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan ialah agama Buddha mempunyai lebih kurang 488 hingga 533 juta penganut di seluruh dunia. Agama Buddha dikenali sebagai salah satu agama yang paling utama di dunia. Terdapat dua kaum utama yang menganut agama Buddha di negara Malaysia. Kaum yang pertama ialah kaum Cina. Terpesona, aku terpesona. Kaum kedua pula ialah kaum India. Terpesona, aku terpesona memandang. Seorang Buddha ialah seseorang yang memahami kebenaran alam semesta melalui pelajarannya yang bertahun-tahun. Penyiasatan dengan pengalaman agama pada masanya dan pertapaan, penemuannya dikenali sebagai bodhi ataupun kesedaran.